don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Ahmad tentang isu apa? Dua pegawai atasan Aman Palestin didakwa curang beli 130 kg emas untuk Aman Palestin. Saya baca sikit. Selain menghadapi 50 pertuduhan pecah amanah, dua pegawai atasan Aman Palestin juga berdepan dengan 11 pertuduhan lain membabitkan entiti tersebut. Kali ini, Abdullah Zaid dan Muhammad Sufian didakwa bertindak secara curang untuk memperdaya lembaga pemegang amanah. Mereka didakwa secara bersama menipu lembaga pemegang amanah syarikat terbabit dengan memindahkan wang bernilai 5.5 juta daripada 39.5 juta ke akaun syarikat mereka sendiri yang bertindak sebagai ejen untuk pembelian 130 kg emas. Okey tuan-tuan, mari tengok respon detail daripada Kawan Amir. Di akhir ni tak komen macam biasa. Mewujudkan satu yayasan untuk mencari dana, kononnya nak membantu warga Palestin. Ini yang kata Dr. Anwar Ibrahim. Dia tidak mau melihat warga bangsa kita ini membina istana di atas air mata orang, di atas mata rakyat. Warga kita sanggup menderma, sanggup potong gaji bulanan, memberi wang kepada Yayasan Aman Palestin. Dengan harapan wang sebut, dana sebut dikumpulkan, terus dihantar ke Palestin, sama ada memberi ubat ke, memberi bantuan makanan kepada rakyat yang dah keadaan sekarang teruk di Palestin. Tapi apa berlaku sekarang? Apabila disiasat oleh SPRM, dah 3 bulan, ternyata wang-wang, dana-dana yang diperolehi untuk Yayasan Aman Palestin ini telah salah guna lah bagi kita. Sebab itu bila Jabatan Peguam Negara menyiasat dan sebagainya, mereka mengatakan ini adalah agenda Zionis, agenda orang macam-macam lah mereka katakan. Sedangkan terbukti saya tunggulah bila pembicaraan. Saya melihat saya bukan sikit wang-wang yang dikumpul dalam untuk Yayasan Aman ini, saudara, 39.5 juta. Bukan sikit, saudara. Dan wang-wang sebut bukannya dikumpul terus dihantar. Tidak. Malah dilaburkan. Beli kereta Wildfire, saudara. Beli kilang. Kemudian beli rumah banglo. Dan yang paling mengecewakan, beli emas. Ada pelaburan beli emas berkilo-kilo, saudara. Berjuta-juta. Sedangkan rakyat menghantar derma dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesedaran untuk membantu atas nama sesama Islam. Dan ini mereka gunakan. Sebab itu saya katakan kadang-kadang bila kita tuduh, kita sebut begitu, orang kata kita menuduh. Bukanlah kita nak tuduh, tapi itulah penunggang-penunggang agama yang menggunakan agama, menggunakan keprihatinan rakyat terhadap warga sebangsa kita yang hidup susah. Mereka mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Saya lihat, saudara, bukan sikit, saudara. Mula-mula asalnya pada 2018, simpanan dihantar kepada mereka hanya 1,000 je. Tapi akhirnya terus naik 500,000. Jadi, prinsip gagasan katanya Rabbani, mengunjur masa depan, untuk macam-macam lah, saudara. Tapi, beli kuda, beli kereta besar, beli rumah. Saya nampak berderet, saudara. Dapat 500,000, 300,000, 300,000, 250,000, 250,000. Ini derma orang ramai, saudara. Kalau saya baca satu persatu, tak habis. Saudara. Dan terdapat 19 pertuduhan penipuan terhadap 39 juta wang yang digunakan untuk Yayasan Aman Palestin ini. Dan kerana mereka membeli emas sampai 131 kilogram emas. Sebab itu dalam pertuduhan, 19 pertuduhan dikenakan terhadap Abdullah Zaid dan Awang Sufian dan didakwa secara bersama bagi 19 pertuduhan dengan curang memperdayakan lembaga pemegang amanah Aman Palestin untuk menyerahkan wang sejumlah 39 juta 150,000 ringgit kepada syarikat Samudra Champa untuk tujuan pembelian emas, sedangkan harga pembeliannya lebih rendah. Dalam saat begitu pun, saudara, rumah emas sudah beli, harga rendah pun dikatakan tinggi. Dan tak sepatutnya untuk tujuan membeli emas.
Kenapa perlu dilaburkan? Persoalan saya, kenapa perlu dilaburkan? Kenapa mesti mereka mengambil wang itu, dilaburkan, beli rumah dan sebagainya? Sepatutnya dapat kumpul. Kalau 39 juta, beli makanan, hantar terus ke Palestin. Ini tidak berlaku. Sebab wang itu masih ada di negara kita. Ya, berikut perinciannya katanya pada 24 September 2021. 500,000 membeli emas seberat 2,000 gram. Kemudian pada 28 September 2021, 1 juta beli emas. Jadi wang itu bukan 1 juta tu digunakan untuk hantar ke Palestin. Tidak, beli emas. Begitu juga pada 28 September, 1 juta. 29 September, 1 juta. 30 September, 1 juta. 4 Oktober, 1 juta. 18 Oktober 2021, setahun saja saya. 4 juta. 12 Mei 2022, 2 juta. 23 Mei, 3 juta. 14 Jun, 3 juta. 27 Jun 2022, 3 juta. Berjuta-juta saya. Wang digunakan untuk membeli pembelian emas. Akhirnya, rakyat Palestin tak dapat apa-apa pun. Apabila perkara terbongkar, tentulah nama negara dalam keadaan yang tidak baik. Mereka melihat bahawa air mata warga Palestin ini dipergunakan untuk mereka mengaut keuntungan pada kepribadian. Dari segi tuduhan, 2 jam saja pendakwa raya membuat tuduhan ke atas mereka ini. Antaranya lebih 12.8 juta wang haram itu digunakan untuk beli kereta, hartanah. Beli lot kedai, kilang pejabat berkembar dan kereta Toyota Wildfire. Kononnya bagi pihak Samudra Chanpa. Pembelian sebuah rumah. Perinciannya di Maybank Bandar Baru Bangi digunakan wang sejumlah 1.162 juta pembelian sebuah rumah semi-D di Tropicana Heights, Kajang. Kemudian antara 17 Januari 2019 dan 11 Februari melalui bank CIMB di Universiti Kebangsaan, 463,000 bayaran bagi pembelian sebuah rumah kedai 3 tingkat di Jalan Gopeng Ipoh. Apa kena-mengenanya? Loan di Gopeng Ipoh saja. Wang tunai. Kemudian pada 12 November 2018 melalui bank RHB Islamic Bank, 300,000 pembelian rumah kedai 3 tingkat Jalan Gopeng Ipoh. Pada 12 November 2018 menggunakan bank Mamalat di Kajang, sejumlah 317,000 bayaran bagi pembelian sebuah rumah kedai 3 tingkat di Jalan Gopeng Ipoh. Banyaknya di Jalan Gopeng Ipoh. Untuk apa saudara? Itu keadaannya saudara. Malahan pembelian lot tanah PT 561 Mukim Uluyam Batang Kali 135,000. Berapa ekar tak sebut. Begitu juga lot tanah Mukim Uluyam 2613 135,000. Tanah ada juga lagi 167,000. Begitulah cara wang digunakan. Wang itu datang daripada derma wang ramai. Inilah saya katakan khianat. Apabila bangsa kita sanggup melakukan khianat, maka terurailah harapan bangsa kita. Kita sepatutnya diamanah. Apabila kita tidak amanah, maka Allah SWT akan menjatuhkan hukuman. Itu keadaan. Saya lihat keadaan secara memang nak marah pun marah lah. Tapi saya sedih lah apabila nama derita warga Palestin itu digunakan untuk mereka mengaut keuntungan. Akhirnya NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang lain yang berniat bersih untuk mengumpul dana, nak menghantar perubatan, hantar makanan ke Palestin, tidak lagi mendapat respon daripada rakyat. Apabila keadaan ini berlaku, saya tak tahulah, saya melihat perbicaraan ini akan berjalan dan insya-Allah segala-galanya akan terjema nanti. Dan tidak sepatutnya kita membiarkan insiden ini berterusan saudara. Inilah elemen-elemen yang saya katakan apabila tidak lagi amanah, tidak ada kejujuran, perbalan sama bangsa, akhirnya memudarkan tentang masa depan bangsa kita. Saya lebih khawatir saudara, apa nak jadi pada anak cucu kita kalau kita berterusan berada dalam keadaan berbalah sesama sendiri. Berdoalah kita saudara, mudah-mudahan apa yang saya lakukan malam ini memberi sedikit pencerahan, menimbulkan kesedaran pada warga bangsa kita. Cukup-cukuplah kita berbalah.
usahakanlah untuk penyatuan ini, dan pada mereka yang mendengar omelan pihak-pihak sebelah sana tu, tak perlu lagi lah kita nak menghabiskan masa. Memang kita buruk orang seronok saya, tapi realitinya bangsa kita dalam keadaan yang tergugat. Okey tuan, saya baca detail sedikit lagi. Kedua-dua mereka merupakan pengarah kepada syarikat Samudra Champa Sdn Bhd. Abdullah Zahid merupakan pengurusi eksekutif untuk Aman Palestin, manakala Ahmad Sufian merupakan ketua pegawai eksekutif entiti itu. Menurut kertas pertuduhan, lembaga pemegang amanah badan perdagangan tidak akan menyediakan wang tersebut jika mereka tidak diperdaya oleh Abdullah Zahid dan Awang Sufian. Oleh ini kan, kamu berdua telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 420 Kanun Kesihatan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerajaan perpaduan PMN. Assalamualaikum.